Sedutan episod Buas Terlajak, aku dibicarakan. Kenyam sebelum jamah, rupanya benang mendepani jarum. Saya minta maaf kalau report itu satu kesalahan. Tapi apa lagi saya boleh buat? Rasa benci Cikgu M pada saya sudah lebih-lebih. Awak merosakkan harta benda sekolah. Awak memecahkan pintu dan tingkap kelas 4 sains, kata pengetua. Tak betul itu cikgu. Saya masuk dan selok pintu dari dalam. Lepas tu saya baring atas meja guru. Saya tahan marah, takut tak boleh kawal. Jadi saya kurung diri saya dalam tu. Tak berapa lama duduk menentang situ, saya rasa sejuk sikit dan saya bangkit nak keluar. Duk tak duk Cikgu M mengocok pintu sampai terbuka. Kalau pintu tu jahanam, itu kerja Cikgu M. Aku bertahan. Tingkap nakut tu pecah pasal Cikgu M cekak tekuk baju saya dan hayun saya pergi sana. Saya tak boleh himbang badan, melayah sampai tangan saya terkena cermin dan pecah. Tangan saya pun berdarah. Aku cuba guna bahasa badan sambil mulut bercerita. Lepas tu dia tarik lagi baju saya sampai terkoyak. Kancing baju semua putih. Dalam duk gomoi tu saya tak berapa pasti apa saya buat. Tapi Cikgu M duk asak saya. Saya macam dipaksa bergomoi. Bukan saya saja hilang punca, dia pun semacam. Last sekali saya tolak deras sikit lah untuk pertahankan diri saya. Ada saja pasal. Yang ni aku tak boleh lupa. Setiap minggu Cikgu M akan mengintai ke kelas aku. Ada kalanya dia masuk memerhatikan aku saja. Kadang-kadang dia bawa gunting, kadang-kadang rotan. Satu hari dia masuk, menyelak kaki seluar dan letak kaki atas meja cawi aipian. Dia membongkok badan dan menepuk-nepuk betisnya yang tak berbulu itu. Tengok betis saya ni. Ni betis tomoy. Waktu membongkok menepuk betisnya itu, perut gendutnya seperti mahu menerpa keluar, menolak butang baju hitam berjalur ke bawah. Perutnya tersadai membungkus pahanya. Butang bajunya nampak tersiksa menahan jahitan benang dari terputus. Saya boleh pikul padi seguni, lari atas batas bendang. Reang saya boleh kalah rebau sekok. Awak boleh buat apa Sanusi? Ayah awak bertukar rumah ya. Main mertua dengan gaji. Saya boleh gaji pak awak jaga pintu rumah saya. Sebulan berapa dia mau? 1,000? 2,000? Darah muda remaja aku serta-merta mendidih, menerpa naik ke muka dan telinga. Seluruh kelas memerhatikan aku dengan pandangan dan tanggapan masing-masing. Semua diam. Aku tunduk menahan perasaan geram aku dan malu. Hatiku pilu tersiat-siat bila dia ketawa terbahak-bahak. Mungkin kerana lawaknya tak mendapat sambutan, dia berlalu keluar. Silap cakapnya hari itu terbenam di lubuk hati paling dalam, merobek jiwa dan membuahkan dendam. Suaranya yang tajam meneran dari kerongkong, di tengah lehernya yang tenggelam, di celah bahunya masih terengyang. Waktu melangkah pergi, aku mengetap bibir sambil memerhati kolar kemeja menongkah cuping telinganya. Langkahnya terhinjut, bahunya melentur bagai busur panah, menahan beban perut buncitnya di depan. Dalam hati aku bersarang marah dan geram yang syarat menggeram babi dan celaka. Moga aku diberi ampun. Gamak menghina pakku. Satu hari tobat ku balah. Memang aku buas terlajak. Tapi dalam lingkungan kenakalan seorang remaja tidaklah sampai memecah rumah, mencuri harta benda, merompak menyamun, jauh sekali merogol. Kenakalan aku dan kawan-kawan tidak sampai menjadi jenayah. Kepungan dan pengawasan tidak perlu sampai mengurung. Pemantauan tidak perlu sampai mengongkong dan mengikat bakat. Pengasingan janganlah sampai memasang. Pembentukan semula tidak perlu sampai menghina. Kasih jangan menjadi benci. Aku lenguh berdiri. Gerahamku bagai tercantum di pipi. Bibirku kering, liurku terasa pahit. Lidahku sesekali menongkah ke langit. Jangan sampai runtuh menutup kerongkong. Aku masih perlu bersuara. Cikgu M macam memusuhi saya dari hari pertama saya di sekolah ni. Dia buat saya macam tak layak mengaji macam budak-budak lain. Hari jadi tu, saya cuma tak pakai stokin. Tapi pasal apa sampai kena halau balik? Pasal apa? Pasal apa sampai kena maki, kena caci? Aku meneruskan pembelaan. Saya habaq dah stokin saya basah. Saya ada satu tu je. Saya habaq dah kat Cikgu M masa tu. Saya nak belajar hari ni. SPM dah dekat. Tolonglah kesian kat saya. Tapi dia tetap suruh saya balik juga. Kalau nak mai juga, pastikan ada stokin. Cikgu, hari tu saya hanya ada RM1. Cukup-cukup untuk buah minyak motor cabut pak saya untuk sampai ke sekolah. Besar mana sangat kesalahan tak stokin sampai saya gamak dia amat balik. Aku mengundurkan detik. Aku hanya menuju ke rumah sewa yang pernah aku duduki, meminjam stoking kawan yang tuang sekolah hari itu. Aku ingin kembali ke kelas dengan persiapan melawan sehabisnya kalau ditekan lagi. Aku capai parang bodoh dan sebatang besi aku, masukkan ke dalam beg yang aku warisi daripada Aji. Dalam perjalanan pulang ke sekolah itulah semua deraan dan hinaan sejak mula bersekolah di sekolah menengah sik mula menggelegak. Air mata tak mampu dibendung. Aku menangis sepanjang jalan ke sekolah.
Aku masuk melalui pintu asrama. Letak motor buruk itu di depan dewan makan. Aku berjalan ke bilik guru. Hajatku satu, ingin berpesan kepada mana-mana guru, tolong sampaikan kepadanya, janganlah aku diganggu lagi, sebab aku akan mula menentang. Aku berhenti di perdu pokok bunga melur depan bilik guru dan mematahkan beberapa ranting. Hoi, kamu buat apa di sini? Orang lain semua duduk dalam kelas, kamu kerja merayau. Cikgu miskin mendengking dari belakang. Aku berpaling kepadanya. Hang pun sama juga. Hang tak tahu apa-apa yang nak masuk campur. Aku membalas dengan tangisan yang semakin menjadi-jadi. Mungkin terkejut. Dia berlari anak masuk ke bilik guru. Sanusi jadi apa tak tahu? Katanya dari dalam bilik guru. Aku lalu di bawah bumbung berjalan kaki ke kelas. Setan berbisik pada amarahku untuk pecahkan cermin kereta Toyota KE20 berwarna grey metalik MH milik Cikgu M. Nombor plate itu mewakili namanya. Kereta paling berkilat di kalangan kereta cikgu-cikgu dengan sport rim mangkuk krom berkilat. Sengaja disidai di laluan itu paling mudah menggoda mata menjeling. Aku melawan bisikan bahaya itu, lalu mengurungkan diri dalam kelas 4 sains untuk meredakan amukan dalaman yang bergelora. Aku letakkan beg yang berparang dan berbesi di hujung meja guru dan aku melentang di atasnya. Tangisan makin reda, kemarahan semakin hilang. Tiba-tiba dia datang membuka semula cerita. Skrip cerita itu hanya ada pertengkaran, pergelutan, pembantaian yang disaksikan oleh puluhan pelajar di sekeliling kelas. Terima kasih kepada Rosli Ahmad, kawan sejak sekolah rendah yang melarikan beg dan menyembunyikan di bawah podium di tepi padang. Waktu itu aku dipapah ke pejabat sekolah.